Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Suhail Hakimi bin Mazlan. Nombor matrik 070020. Bahagian 3, iaitu menurunkan biduan daraja dan juak-juak dan khadam-khadam raja yang diberi suatu jabatan yang kecil-kecil, seperti jadi tekuh dan suruh-suruhan ke pasar dan menjagai api dan pelita raja dan memeliharakan hidupan-hidupan raja dan menjaga balai dan istana raja dan barang sebagainya. Daripada pekerjaan yang dinamai khidmat, maka adalah ia ditanggalkan daripada jabatannya dengan sebab tiada disampaikannya syarat khidmat dengan malasnya atau dengan khianatnya atau dengan lalainya. Maka atas ijtihad raja sama dengan ditakzirkah atau dengan ditanggalkan daripada jabatannya, supaya jangan mereka itu meringan-ringankan pekerjaan raja, serta jadi binasa harta raja dengan jalan yang tiada patut atau tiada tentu. Intaha. Bab kedua, pada menyatakan tertib kerajaan dan aturan mahkamah pada mesyuaratnya dan hukumnya, maka iaitu beberapa fasal. Bermula adalah fasal pertama, pada menyatakan makna mahkamah itu, iaitu tempat mendirikan hukum atas segala hamba Allah Ta'ala. Maka di dalamnya beberapa orang besar yang memegang jabatan yang berlain-lainan masing-masing dan pekerjaan adalah kepala mereka itu, iaitu qadi. Di bawah qadi itu naib al-qadi dan katib, yakni jurutulis 2 orang, dengan syarat bahawa ada ia adil, lagi laki-laki yang merdeka, yang tahu akan segala syarat perjabatan. Dan 2 orang pula turjuman, yakni juru bahasa daripada jenis orang yang patut akan jadi saksi. Dan 2 orang lagi pula muzaki namanya, yakni orang yang memeriksa adalah segala saksi. Dan seorang pula durah namanya, yakni orang yang memegang jabatan memukul dan memenjara orang yang salah. Maka jumlah mereka itu 9 orang, jadi 10 orang dengan ulama. Jika dihadirkan, maka cukuplah segala pegawai mahkamah sekurang-kurangnya. Adapun yang lain daripada ini yang berkhidmat kepada mereka itu, iaitu sekurang-kurangnya 10 orang jundi, yakni jumlah askar jua adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakrul Razi bin Muhammad Faran daripada Diploma Pentadbiran Islam bernombor matrik 070575. Baiklah, saya akan menceritakan tentang pasal 2, iaitu pada menyatakan adab ahli mahkamah di dalam mahkamah. Maka hendaklah ahli mahkamah tatkala berhimpun di dalam mahkamah dan jangan ia ujub dan takabur akan dirinya yang akan mendapat pangkat daripada jabatan menteri atau pegawai, seperti meredakan diri ujub yang demikian itu. Akan tetapi hendaklah tafakur dan insaf pada memandang orang yang berdakwa itu, kerana adalah mahkamah itu seolah-olah satu bahtera di lautan besar, dipukul ribut yang amat besar. Jika tiada baik-baik ahli bahtera itu membicarakannya, hampir tenggelam binasa dirinya di dalam dunia dan di dalam akhirat. Tiada lepas sekali-kali daripada yang tersebut itu, melainkan dengan takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, serta adil dan siasat dan periksa habis-habis, serta sabar, serta takut dan kuat memegang dan mendirikan tiap-tiap hukuman yang sebenar-benarnya, serta berani, jangan takut dan segan dicatat dan dicela dan dikecilkan hati oleh orang yang berdakwa itu, atau orang yang bodoh-bodoh sebab tiada menurutkan hawa nafsunya. Dan demikianlah lagi, hendaklah ahli mahkamah itu jangan bersenda-senda dan bergurau gelak-gelak atau sesuatu yang didapat daripada orang yang berdakwa itu yang menggelikan hati. Maka seyogianya janganlah ia memperolok-olokkan yang demikian itu dengan terima gelak-gelak. Hendaklah ia dipikirkan pada waktu itu seolah-olah padang mahsyar adalah di dalam mahsyar orang yang suka intaha. Syahdan hendaklah ahli mahkamah itu beradab
bersopan dengan kelakuan yang tetap dan hebat, serta jangan hingar-bingar di dalam mahkamah itu dan memperlahankan suara pada perkataannya, melainkan kerana hajat. Dan hendaklah ahli mahkamah itu terhadap pada masing-masing pekerjaannya. Jangan campur dan peduli pada yang bukan bahagian kerja dirinya. Adapun jurutulis, jika belum datang perdakwaan orang, hendaklah menjabat pekerjaannya seperti menyurat dan menyalin segala sijil dan muhadarat dan hukum miat. Adapun qadi dan naibul qadi, hendaklah ia memperingatkan segala hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika ia tiada ingat, hendaklah ia mentelaah kitab-kitab. Adapun terjuman dan muzaki, jika belum datang pendakwaan orang, hendaklah mereka itu mentelaah kitab-kitab yang mustahak bagi jabatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Iman bin Hamid Nizam, nombor metrik 069913. Dan pada hari ini saya akan menceritakan berkaitan dengan pasal yang pada menyatakan berbicara dan mesyuarat ahli mahkamah. Syahdan bermula pekerjaan mesyuarat itu, iaitu yang disuruhkan Allah Ta'ala dan Rasulnya, seperti tersebut di dalam Al-Quranul Azim. Qala Allah Ta'ala, wa syawirhum fil fa iza azamta fatawakkal ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, mesyuaratlah engkau ya Muhammad serta mereka itu pada segala pekerjaan. Maka apabila engkau mencita-cita, yakni melakukan pekerjaan kemudian daripada mesyuarat, maka hendaklah engkau berpegang kepada Allah Ta'ala, yakni berpegang kepada Allah akan pekerjaan yang hendak diperbuat itu. Jangan berpegang kepada mesyuarat. Bahawasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang berpegang kepadanya. Dan telah berkata setengah hukama, barang siapa yang diberi 4 perkara, tiada di tengah 4 perkara. Pertama, siapa yang diberi syukur, tiada ditengahkan bertambahnya. Dan barang siapa diberi taubat, tiada di tengah kebajikan. Dan barang siapa diberi mesyuarat, tiada ditengahkan kebenarannya. Intaha. Dan tersebut di dalam kitab Rustah Raf'alal Jumlah. Hendaklah dipilih mesyuarat itu waktunya dan orangnya. Adapun waktunya, jangan waktu sangat lapar atau waktu sangat kenyang, dan jangan sangat hendak berak dan kencing dan mengantuk. Adapun orangnya, jangan mesyuarat dengan orang ahli jahil, dan kepada seteru, dan kepada orang yang dengki, dan kepada orang riak, dan kepada orang yang penakut, dan kepada orang yang bakhil, dan pada orang yang banyak kedudukan dengan perempuan, dan orang yang mengikutkan hawa nafsunya. Kerana segala mereka yang tersebut itu barangkali dapat kecederaan pada mesyuaratnya. Intaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiq Kamil bin Kamal, nombor metrik 071353. Saya dari Diploma Pentadbiran Islam semester 5. Bermula apabila sudah duduklah qadi pada tempat kedudukannya seperti yang tersebut adabnya dan sunatnya di dalam segala kitab fiqh, iaitu duduk pada tempat yang tinggi serta menghadap kiblat, hendaklah diperhamparkan tempat kedudukan qadi itu dengan hamparan yang membezakan dengan yang lainnya, dan bersandar kepada bantal seraga, dan sunat memakai serban hitam dan lainnya, segala yang disunatkan di dalam kitab fuqaha. Maka apabila selesai daripada segala yang tersebut itu, maka hendaklah ahli al-mahkamah itu bersaf-saf duduk pada pihak kanan kiri qadi itu masing-masing pada manzilah tempat martabatnya dengan kelakuan yang haibah serta diam dan tetap menantikan apa-apa perkataan yang didengarnya daripada qadi. Dan apabila mengeluarkan qadi suatu soal atau suatu mesyuarat kepada seorang yang dikhatabkannya akan pertanyaannya itu, maka tiada harus orang yang lainnya menjawab atau mencampuri pertanyaannya itu hingga dikhatabkannya pula kepadanya, barulah harus ia menjawab, dan jangan menjawab sebelum lagi habis pertanyaannya. Bermula apabila ada soal dan mesyuaratnya itu dituntutnya atas sekalian jemaah yang hadir, seperti katanya, aku tuntut daripada tiap-tiap salah seorang daripada kamu ikhtiar
dan mesyuarat pada pekerjaan atau hukuman yang begini, apa jawab kamu? Maka hendaklah menjawab salah seorang daripada mereka itu atas kadar pengetahuannya, akan tetapi dimulai daripada orang yang kurang pangkatnya, yang sedikit pengetahuannya. Faedahnya itu barangkali cukup pengetahuannya itu berbetulan dengan syariat dan konun yang diterima oleh jemaah serta ditentukan oleh qadi. Nescaya segeralah putusnya dinamakan keputusannya itu ittifaq ahlu al-mahkamah. Juga memadailah tiada dipindahkan pertanyaan itu kepada orang yang di atasnya, kerana yang ghalib, orang yang tinggi itu tinggi murad daripada pengetahuan, ilmu dan akal yang jadi masalah al-din juga pengetahuannya. Dan jikalau tiada dapat kepada pangkat yang di bawah itu, maka dipindahkan pula kepada orang yang di atasnya hingga bertangga-tanggalah sampai ke atas. Demikian juga tertibnya, dan harus pula bermusyawarat tiap-tiap seorang daripada mereka itu dengan mastur, dengan setengah akan setengahnya, oleh kerana memeliharakan hasad hasad al-mahsud, yakni berdengki-dengkian yang tinggi hematnya. Jika tidak, ilas ini terlebih baik muhadarah dan mukhatabah antara mereka itu. Demikian juga. Sekian itu daripada saya. Terima kasih.